KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syami untuk Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 Pecutan. Hari ini kita kongsikan kepada anda berkaitan dengan mata pelajaran produksi multimedia dan pastinya kita bawakan juga seorang guru yang cukup banyak pengalamannya. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah semua, untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Ifah perkenalkan dulu, Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Cikgu, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk slot sukses SPM 2022 Pecutan. Dan pastinya, siapakah gerangan guru kita hari ini? Kita persilakan Cikgu Muhammad Hambali Ismail dari SMK Dato' On Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu Hambali. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Nampaknya segak bergaya. Nak berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan mata pelajaran produksi multimedia tingkatan 5 Cikgu. Jadi sebagai mukadimahnya kan, kita nak tahu juga bagaimana format untuk kertas ini kepada calon-calon SPM yang akan mengambil kertas itu. Okey Cikgu, apa kata? Jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Kita mulakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini cikgu akan berkongsi sedikit kongsian berkaitan dengan sasar SPM 2022 berkaitan dengan kertas produksi multimedia kertas 1 iaitu kod 7403/1. Okey, tarikh peperiksaan dia 2 Mac 2023. Okey, masa 2 jam daripada 2.30 petang hingga 4.30 petang. Okey, murid-murid mesti ingat tahu tarikh ni, jangan lupa pula. Dah dekat ni Cikgu kan? Ya, tak lama dah. So, objektif kita pada hari ini adalah mengetahui format, konstruk, komponen soalan dan bentuk soalan yang digunakan dalam kertas soalan. Okey. Yang kedua, kita akan tengok menulis jawapan dan langkah kerja dengan betul berdasarkan arahan dan rajah yang diberikan. Okey. So, format pentadbiran KSSM Produksi Multimedia mempunyai 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 ni adalah kertas peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Okey. Kertas 2 berkaitan dengan modul pentadbiran kerja khusus yang melibatkan 11 modul, iaitu tingkatan 4, 6 modul, tingkatan 5, 5 modul. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok format soalan. Format soalan ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, kita ada objektif pelbagai bentuk. Kemudian kita ada 15 soalan, markah 1 hingga 5 markah. Jumlah markah adalah 60. Bahagian B. Okey, soalan dia subjektif. Okey, ada 4 soalan. Satu soalan 10 markah. Dalam 10 markah ni ada pecahan dia lagi. Okey, nanti untuk bahagian B kita akan tengok markah pecahan dia. Kemudian jumlah markah adalah 40. Semua sekali, jumlah semua sekali markah adalah 100 markah. 100 markah. Pandai Ifan ni. Okey. Baik Cikgu, seterusnya kita akan melihat kepada konstruk pula Cikgu. Konstruk. Kita lihat dulu untuk bahagian A, silakan. Okey, so bahagian A kita ada 7 konstruk. Okey, yang pertama iaitu terminologi yang bermaksud definisi ataupun istilah pengertian. Yang kedua, fakta, lebih kepada maklumaan tentang fungsi, jenis dan tujuan. Yang ketiga, konvensional ataupun kelaziman, di mana dia berkaitan dengan simbol ataupun tanda yang mana yang kita biasa guna. Benda ni perlu digunakan untuk menghasilkan suatu
objek, contoh dia. Yang keempat, urutan, susunan langkah kerja untuk menghasilkan elemen multimedia. Yang kelima, berkaitan dengan kategori ataupun pengelasan, yang mana kita akan mengkategorikan atau mengelas topik-topik berdasarkan jenis kategori yang kita akan bagi dalam soalan tersebut. Yang keenam, berkaitan dengan kriteria, ciri-ciri. Ciri-ciri yang ada dalam elemen multimedia ataupun seperti audio, video, grafik. Yang ketujuh, kaedah ataupun metodologi yang digunakan dalam menghasilkan projek produk multimedia. Okey. Seterusnya bahagian B, konstruk bahagian B kita ada 4, iaitu aplikasi, kita ada kefahaman, kita ada mencipta dan analisis. Kefahaman, kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru, manakala aplikasi mengaplikasi pengetahuan dengan situasi baru cara lama ataupun situasi lama cara baru. Okey, kita tengok contoh soalan dia macam mana nanti. Okey, yang ketiga, Mencipta cikgu ya. Analisis dulu. Okey, mengasingkan maklumat kepada komponen-komponen untuk memahami dan membuat perhubungan antara komponen. Okey, tajuk-tajuk yang kita akan tanya dalam soalan tu. Okey. Mencipta, menggabungkan idea komponen dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea ataupun struktur yang baru. Okey, seterusnya. Kita tengok komponen soalan. Komponen soalan terdiri yang pertama, stimulus dan rangsangan. Okey, maklumat khusus dalam bentuk rajah, jadual atau penyataan. Okey, contoh yang pertama, contoh penyataan. Okey, ayat penyataan yang mengimbas kembali tajuk, aktiviti dan perisian yang telah dipelajari. Contoh dia, ayat dia, fungsi-fungsi fitur berikut digunakan dalam menyunting klip video menggunakan Adobe Premiere. Okey. Seterusnya, rajah. Rajah membantu mengingat kembali maklumat atau antarmuka perisian yang telah dipelajari, memaparkan aktiviti yang pernah dipelajari, membantu anda untuk menulis jawapan. Contoh dia, rajah 1 menunjukkan paparan tercekat sebelum memulakan rakaman audio perisian sound 4. Itu gambar rajah antarmuka perisian. Yang seterusnya, yang kedua, option, pilihan jawapan yang ada untuk memberi respon. Yang ketiga, arahan, bagaimana cara untuk memberikan respons, seperti contoh yang diberi. Okey. Yang keempat, iaitu tugasan, apa yang perlu dijawab berdasarkan respon, mengandungi kata tugas. Okey, contoh 3 tools yang digunakan untuk menghasilkan title tersebut. Kemudian yang kelima, markah, nilai markah berdasarkan respon yang diberikan. Contoh seperti yang dipaparkan. Okey, kita tengok contoh. Fitur-fitur berikut digunakan dalam perisian Sony Sound 4, stimuler, rangsangan, kita panggil. Dan jadual dalam tu kita panggil juga dia punya rangsangan. Dan ia dianggap sebagai option untuk memberi pilihan jawapan yang akan ditulis di bawah tu. Kemudian pilih dan tuliskan, itu adalah arahan. Fitur yang digunakan untuk menyunting klip audio pada ruang yang disediakan. Itu tugasan yang perlu dilaksanakan oleh murid. Okey, kemudian ada markah yang dia akan diperolehi apabila jawapan itu betul. Terima kasih cikgu. Itulah penerangan berkaitan dengan format kertas 1 bagi mata pelajaran produksi multimedia. Bahagian A ada 60 markah, bahagian B 40 markah. Betul cikgu? Betul, Ifan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama kami di lensa televisyen anda untuk Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2022 Pecutan untuk mata pelajaran produksi multimedia. Dan segmen kali ini cikgu Hambali akan kongsikan kepada kita semua berkaitan dengan soalan contoh untuk bahagian A yang merangkumi 60 markah. Banyak tu cikgu, jadi kena fokus betul-betul murid semua. Banyak, kita Ifan. mulakan sekarang ini. Silakan cikgu. Okey, baik Ifan. Okey, murid-murid, kita sambung segmen seterusnya iaitu soalan contoh bahagian A. Okey, so dalam bahagian A kita tengok bentuk soalan.
kita fokus kepada bentuk soalan. Soalan yang pertama itu soalan benar dan palsu. Okey. Yang ini benar palsu ni kita panggil konstruk dia terminologi berkaitan dengan definisi. Okey, tajuk elemen multimedia, tuliskan benar pada penyataan definisi elemen multimedia yang betul dan palsu yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So di sini murid dikehendaki tulis perkataan benar dan palsu sahaja. Okey, jangan tulis benda lain. Okey, betul ke, salah ke. So arahan dia tuliskan benar dan palsu. So kalau murid-murid tengok, boleh bagi jawapan tak murid-murid soalan ni? Boleh cuba di rumah sekarang ini untuk soalan yang cikgu berikan, paparkan kepada anda. Okey. Kita lihat cikgu jawapannya. Kita tengok jawapan dia. So memilih respon. Maksudnya murid kena pilih benar atau palsu untuk menulis dalam ruang jawapan. Tersasu. Okey. So ruang jawapan dia. Okey, yang pertama benar, palsu. Okey, tulis macam tu. Cikgu, ada soalan cikgu. Ya. Misalnya ada murid yang meletakkan jawapan tanda right dan juga pangkah. Adakah markah akan diberikan ataupun sebaliknya? Itu saya tak pasti. Itu bergantung kepada pemeriksa. Di bahagian pemeriksaan kan. So kita hanya ikut arahan. Kalau dia letakkan benar atau palsu, kita beri jawapan yang itu, cikgu kan? Itu dah ikut arahan dia, dapat markah. Okey, terima kasih cikgu. Seterusnya. Okey. Yang seterusnya, soalan betul salah. Tadi benar atau palsu. Sekarang ni betul atau salah pula. Okey, konstruk dia fakta, umum. So rajah satu menunjukkan ilustrasi vektor yang dihasilkan menggunakan fitur gabungan dalam makromedia freehand. Kita tengok gambar rajah tu. Rajah tu adalah rangsangan untuk kita jawab soalan. Tandakan right, mana right bagi fitur gabungan yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So kita hanya guna right dan pangkah sahaja. Jangan guna perkataan lain. So ini dah memudahkan kerja murid-murid untuk jawab soalan sebenarnya. Okey, murid-murid boleh tengok apa jawapan yang boleh bagi dekat sini. Okey. So cikgu tunjuk contoh jawapan dia. So kat sini betul, ada pencantuman ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil union. Okey. Yang kedua penolakan ataupun bahasa Inggeris dia subtract. Okey. Yang ketiga salah sebab tak ada persilangan. Okey, sedia guna dua saja fitur gabungan. Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga. Silakan cikgu. Okey, soalan betul salah lagi. Konstruk dia Berkaitan dengan kelaziman. ya. Apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, tools yang digunakan dalam perisian. Tandakan right bagi tools yang betul. Bagi tools dengan fungsi yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ini 3 markah. Okey, so kita baca, tengok gambar rajah tu. So dia rangsangan untuk murid ingat kembali apa tools tersebut. Dan dia dah bagi tahu perisian tu Macromedia Flash. Okey, setiap perisian nama tu dia adalah berbeza-beza. Okey, so tu yang pertama mengubah bentuk objek seperti saiz, putaran atau skew. Yang kedua, melukis bentuk objek dan garisan secara bebas. Yang ketiga, gambar simbol A tu memasukkan teks pada stage. Betul dan mana yang salah fungsi dia? Agak-agaklah mana betul ni Irfan? Untuk soalan ni cikgu soalan animasi 2D. Okey, yang pertama tu betul. Yang kedua melukis bentuk tu salah. Yang ketiga memasukkan teks pada stage itu betul cikgu. Oh, hebat ni Irfan ni. Betul. Okay. Nampaknya Irfan dah kaji soalan ni macam mana cikgu. Okay. So sepatutnya murid-murid boleh menjawab soalan ni. Ini soalan yang kita panggil kelaziman. Yang biasa kita nampak cikgu. Biasa yang kita guna untuk dalam membina elemen multimedia. Okey. Soalan seterusnya. Silakan. Iaitu bentuk soalan dia padanan. Okey. Apa yang perlu murid buat adalah padankan huruf yang diberi dalam kotak di atas dan masukkan ke dalam ruang jawapan. Okey, yang ini dia punya konstruk adalah kelaziman juga. Okey, teknik ni memang diguna pakai untuk meletakkan cahaya pada objek 3D
Dia tak ada dah nama lain. So, ini mesti guna. Okey. Okey, berikut adalah teknik pencahayaan dalam animasi 3D. Tajuk dia grafik 3D. Okey, murid tuliskan padanan yang betul bagi teknik pencahayaan dengan penyataan berikut pada ruang jawapan. Kita baca betul-betul penyataan dia tu. Memancarkan sinar cahaya yang berfokus. Memancarkan pencahayaan ke setiap arah dari satu sumber cahaya yang sangat kecil mewakili sumber cahaya yang sangat jauh seperti matahari atau bulan. Okey, so ni contoh jawapan dia. Okey. Kita hanya tulis Pilihan jawapan. pilihan jawapan yang ada kat atas tu, teknik pencahayaan tu A ataupun B ataupun C. Yang pertama C, yang kedua A, yang ketiga B. Kalau murid, ada juga murid-murid dekat sekolah kita dah bagi soalan macam ni, dia nak tulis juga yang sebelah dia tu. A tu cahaya omni tu dia nak tulis juga. Tulislah, tak apalah. Kerana rajin sangat, tulislah. Dan masa jawapannya dalam konteks yang sama, cikgu, kan? Konteks yang sama. Okey. Soalan padanan seterusnya. Okey, konstruk dia urutan, cikgu. Urutan. Itu susunan langkah kerja. Okey, so tajuk suntingan audio. Ini semua software yang dah dibelajar semasa tingkatan 4. Okey, rajah 3 menunjukkan audio yang dimasukkan kesan khas reverb menggunakan Soundforce. Okey, so berikut adalah penyataan langkah kerja memasukkan kesan khas reverb yang tidak mengikut urutan. Okey, dia dah bagi penyataan langkah kerja A, B, C dan E. So murid kena padankan dan letakkan dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey. Kita lihat, cikgu, bagaimana untuk kita susun langkah kerja. Dalam ruang jawapan tu ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Okey, susun langkah kerja yang betul dengan menulis A, B, C dan E. Maknanya murid kena tulis A, B, C, D dan E dekat langkah-langkah tu. So, padanan dia apa dia? Okey. Murid-murid tahu tak jawapan dia ni? Boleh buat tulis-tulis sikit dekat rumah, dekat catatan tu, apa jawapan dia. Tengok betul tak? Sama tak dengan cikgu? Sama tak jawapan yang cikgu nak berikan sekarang? Okey. Apa jawapan dia, cikgu? Ya, jawapan dia C, E, D, A dan B. Semua betul, cikgu. Tahniah. Bagus. So, kita panggil cedak lah. Cedap. Cedap, Ya. Itu soalan bagi konstruk urutan, cikgu. Ya. Maksudnya dia kena tahu langkah yang pertama sehingga yang terakhir. Ya, betul, Irfan. So, soalan urutan langkah ni dia banyak jenis. Ini salah satu daripada dia. Baik, cikgu. Okey, kita tengok bentuk soalan seterusnya. Soalan bagaimana pula? Silakan, cikgu. Okey, soalan padanan lagi. Perkakasan komputer tajuk dia ni. Okey, pengelasan. Kita nak mengelaskan mengikut soalan yang diberi. Perkakasan komputer, R, pengimbas, S, pencetak, T, pembesar suara, U, papan kekunci. Okey, tulis dan padankan perkakasan multimedia tersebut dengan perhati input dan output berikut dengan menulis R, S, T dan U pada ruang jawapan. So, dia dah bagi pengelasan dia tu peranti input dengan peranti output. So murid kena tulis yang mana satu peranti input, yang mana satu peranti output. Agak-agak Ifan tahu tak jawapan dia ni? Saya nak kena jawab, cikgu. Tak apa, saya cuba sebagai murid cikgu hari ni. Okey, kita cuba jawab soalan bersama-sama. Soalan ni minta untuk kita tulis dan padankan perkakasan multimedia dengan meletakkan jawapan A, B, C pada ruang jawapan, cikgu. Okey. Jadi ada dua pengelasan. Yang pertama adalah peranti input, yang kedua peranti output. Okey, Sawifan, cikgu, peranti input ni maksudnya kita meletakkan ataupun kita memasukkan satu data. Jadi kita untuk jawapan ni, cikgu, saya rasa R dan U, iaitu pengimbas dan juga papan kekunci. Dan untuk peranti output pula maksudnya kita akan lihat satu data itu dikeluarkan. Jadi kita letakkan jawapan S dan T, pencetak dan juga pembesar suara. Okey, bagus Ifan. Betul tu. Betul, cikgu. Sama tak jawapan dengan murid-murid kat rumah? Sama, cikgu, sama. Kalau sama, bagus. So, murid masih ingat lagi apa pembelajaran yang dia
belajar. Okey, ini topik tingkatan 4 juga. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Bentuk soalan dia adalah Okey, ini jawapan tadi cikgu ya. jawapan tadi sama jawapan dia. Oh, tepat cikgu. Bagus kan saya cikgu? Terbaik. Baik. Okey, soalan berikut. padanan lagi. Grafik iaitu soalan berkaitan dengan konstruk kriteria. Kriteria ni adalah ciri-ciri yang ada pada topik tersebut. Tajuk grafik berikut adalah ciri-ciri imej dalam pembangunan grafik digital. Ini kita dah tahu. Dia sebut ciri-ciri ni, konstruk dia kriteria. Okey. So ciri-ciri grafik A, kualiti imej tinggi dan file besar. B, mudah diubah sesuai tanpa mengganggu kualiti imej. C, sesuai untuk carta, logo, butang, navigasi atau ikon. D, diperolehi daripada pengimbas, telefon pintar dan kamera. Jom kita lihat jawapan cikgu. Apa dia punya arahan dan tugasan. Kelaskan ciri-ciri. Maknanya arahan dia kelaskan ciri-ciri grafik tersebut dengan jenis imej yang betul. Okey, dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, ciri-ciri grafik dia imej raster dengan imej digital. Ada dua jenis. Yang ini saya tak tahu cikgu. Tak belajar lagi cikgu. Tak belajar lagi. Nanti Irfan kena belajar. Boleh. Okey. So, contoh jawapan murid, tengok jawapan betul tak? Sama tak dengan jawapan murid? Okey. B, C. Okey. Untuk imej digital pula. Betul. A Okey. dan D. Ya, So, 4 markah cikgu. murid boleh rujuk balik dalam buku teks ataupun modul pembelajaran. Okey. Seterusnya kita tengok bentuk soalan soalan isi tempat kosong. Okey. Dia punya konstruk adalah urutan juga. Tadi padanan. Ini bentuk soalan isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Tajuk suntingan video. Tak boleh pilih lah cikgu kan? Kena isi tempat kosong tu. Isi tempat kosong. Okey. Okey. Raja 4 menunjukkan fail video voice.avi yang telah disisipkan ke dalam timeline pada track video 1 menggunakan Adobe Premiere. Okey, yang ini murid kena bagi jawapan sendiri, Irfan. Tak boleh pilih kat mana-mana. Tak ada jawapan pilihan. So bila tak ada pilihan jawapan, so kita panggil soalan ni aras tinggilah sebab perlu mengimbas kembali apa yang dia belajar. Kena tulis. Okey, lengkapkan langkah kerja. Menyisip fail video ke timeline mengikut urutan yang betul di dalam ruang yang disediakan. Okey, ada langkah 1, ada langkah 2. Okey, langkah 3 diberi klik butang open, langkah 4 diberi aktifkan fail video voice.avi pada projek window, langkah 5 kosong. Ini Irfan memang tak boleh jawab sebab dia tak belajar lagi. Belum lagi cikgu. Tapi untuk murid semua dia dah berikan 2 urutan di situ cikgu. Kena diberi. Ingat lagi yang selebihnya sahaja. Ya. So soalan ni kita panggil dia mencabarlah sikit untuk murid sebab kena bagi jawapan. Kena belajar bersungguh-sungguh cikgu. Kena ulang kaji lagi. Ya, Okey, ini contoh jawapan untuk soalan ni. Langkah yang pertama cikgu. Langkah yang pertama, klik menu file input. Okey, yang kedua, pilih file video AVI dari file sumber. Yang kelima, select file video voice.av ke track video 1 pada timeline. Okey, soalan isi tempat kosong lagi bentuk soalan dia. Okey, tajuk manipulasi grafik. Okey, konstruk urutan juga. Sebab tu saya bagi tahu Irfan tadi, urutan ni ada berapa jenis untuk soalan dia. Okey, rajah 5A adalah imej asal dan rajah 5B menunjukkan imej yang telah disunting menggunakan Adobe Photoshop. Okey, ada 2 gambar rajah 5A dan rajah 5B. Sebelum dan selepas. Apa yang berlaku, kita tengok gambar rajah. Mesti rujuk rajah yang diberi untuk kita tulis jawapan. Berikut ialah maklumat berkaitan tools dan fitur yang digunakan. Okey, pilihan jawapan ke atas tu. Oh, yang ni ada cikgu pilihan ini ada jawapan Irfan. So, murid boleh tulis. Bila ada pilihan jawapan, murid kena tulis betul-betul sama jawapan yang diberi. Sebiji kena ikut. Sebiji kena ikut. Katakan E tu, edit tu, ada huruf E huruf besar. Jangan tulis huruf kecil. Ikut sama. C huruf besar. Ikut. Itu tipsnya cikgu. So, saya tak tahu macam mana di peringkat pemeriksaan nanti.
Kita takut kelalaian macam tu boleh mengurangkan markah kita. Betul. Jadi kita elakkan, kita ambil sahaja apa yang diberikan di situ dan masukkan ke ruangan jawapan. Dengan nasihat. Kan? Betul Okey. cikgu. Okey, so arahan dia tuliskan jawapan yang betul bagi proses tersebut dengan maklumat diberi pada ruang yang disediakan. Okey. Okey, langkah A, aktifkan layer bunga. Okey, B, aktifkan ruang kosong, klik rama-rama. C, klik menu, ruang kosong untuk buat salinan imej. D, klik menu, ruang kosong untuk menambahkan layer. E, klik menu apa dia, ruang kosong. F, klik menu, ruang kosong. G, susun kedudukan rama-rama seperti dalam rajah 3B. So, jawapan dah ada kat atas. Murid hanya perlu tulis je balik. Ya, kita pindahkan sahaja. Pindahkan saja. Okey, so ni contoh jawapan dia. Okey, murid-murid boleh semak dalam modul ataupun buku teks. Okey. Itu yang F, klik menu. Okey. Edit, transform, flip horizontal. Banyak tu kaedah tu dan semestinya mereka di luar sana perlu melakukan ulang kaji sebelum menjawab soalan peperiksaan SPM nanti. Okey cikgu, soalan yang terakhir untuk segmen kali ini silakan. Bentuk soalan dia isi tempat kosong juga. Tapi apa konstruk ini cikgu? Okey, yang ini konstruk dia. Okey. P7 kaedah ataupun metodologi. Apa yang digunakan dalam menghasilkan produk multimedia tu. Konstruk dia P7. Okey, so tajuk soalan dia pembangunan produk multimedia. Okey. So yang ni pun murid-murid kena mengemukakan respon ataupun maksudnya murid-murid kena beri jawapan sendiri. Okey. So senaraikan 3 sutur reka bentuk persembahan produk multimedia. Ada 3. Kemudian senaraikan 2 pengujian digunakan dalam fasa pengujian dan penilaian. Okey. Kita tengok jawapan dia. Silakan cikgu. Agak-agak apa dia murid-murid kat rumah ni. Jom Ingat kita lihat tak? jawapan. Topik tingkatan 5 pembangunan produk multimedia. Yang pertama linear. Okey. Yang kedua tak linear, hierarki, dan ada satu lagi jawapan komposit. Sedia ada 4 kaedah, 4 sutur reka bentuk dalam persembahan produk multimedia. Kemudian 2 pengujian. Pasal pengujian ni ada 2 saja, alfa dan beta. Baik, itulah dia penerangan berkaitan dengan contoh soalan untuk bahagian A kertas 1 dan merangkumi 60 markah cikgu. Jadi pastikan anda mendapat 60 markah dalam tangan untuk kita rasa macam senang sikit nak dapat markah yang untuk bahagian B nanti kan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan Produksi Multimedia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan untuk Produksi Multimedia bersama dengan saya Irfan Syahmi dan Cikgu Hambali. Baiklah, murid-murid, untuk segmen kali ini Cikgu kongsikan kepada anda berkaitan dengan bahagian B kertas 1 yang merangkumi 40 markah Cikgu. Jadi macam mana kita nak skor ni? Silakan. Mari kita tengok sama-sama. Okey. Soalan contoh bahagian B ada 40 markah. Okey, setiap soalan 10 markah. Murid kena jawab. Jangan tinggal jawapan ni. Sebab 10 markah tu banyak markah dia. Kalau murid-murid tinggal, rugilah. Betul cikgu. Nak dapat A+ kan? Kena jawab semua soalan. Nak dapat A+, kena jawab bahagian B. Okey. So untuk bahagian B, kita tengok kaedah penulisan rakan kerja. Gunakan ayat arahan mudah seperti yang cikgu senaraikan kat sini. Okey. Klik file, import, klik overto, lukis. Maknanya overto, lukis. Kena ada tools, mesti tahu fungsi tool tersebut. Kalau overto, lukis bentuk bulat. Ayat dia. Klik butang OK, klik dan seret video ke timeline, pada layer teks, taikkan teks. Ayat mudah-mudah. Pilih file audio pada tertingkat property. Dui klik polygon tools, sambung. Tetapkan nilai sisi kepada 3. Lukis bentuk segitiga. Tekan enter. Enter tu tekan. Maksudnya daripada papan ke kunci. Bila ada papan kunci, penggunaan papan kunci, kita hanya perkataan dia tekan. Tekan delete. Kalau di komputer,
gunakan mouse, kita guna perkataan klik. Gerakkan image ke, aktifkan layer teks pada frame ke-20. Okey, klik kanan tertikus, pilih copy. Pilih warna biru pada fill color, tandakan kotak dengan tanda right. Okey. Okey, kita tengok soalan. Soalan dia panggil soalan respon terhad. Respon terhad ni bermaksud soalan yang ditanya dalam topik itu sahaja. Dia tak luas terhad pada topik tersebut. Okey, kita tengok dia punya tajuk dia animasi 2D. Rajah 6A adalah rajah asal, rajah 6B adalah rajah animasi 2D yang dihasilkan menggunakan makromedia flash. Ada rajah kat situ, murid kena tengok betul-betul rajah yang diberi. Kerana dalam rajah tersebut ada jawapan untuk ditulis pada bahagian B ni. Jawab flash. Ada rajah kat situ, murid kena tengok betul-betul rajah yang diberi. Kerana dalam rajah tersebut ada jawapan untuk ditulis pada bahagian B ni. Jawapan yang kita tulis mesti kan berdasarkan pada rajah yang diberi. Okey. Nyatakan animasi yang dihasilkan di atas. Senaraikan dua tool yang digunakan dalam menghasilkan animasi di atas. Terangkan langkah menghasilkan animasi di rajah 6B. So, konstruk apa yang dinilai di sini? Itu analisis. Okey. Murid-murid kena analisis gambar rajah kat atas. Tengok apa yang ada kat situ. Apa animasi tersebut. Okey, yang kedua, nama tools. Apa tools yang digunakan untuk menghasilkan animasi tersebut? Itu panggil kefahaman. Dia kena ingat apa yang dia selalu buat masa latihan menghasilkan animasi. Okey, yang ketiga, aplikasi. Dia mengaplikasikan benda baru, cara lama. Benda baru saja tapi situasi baru, kaedah lama. Okey. So, agak-agak murid ni apa jawapan yang untuk A, B, C, D ni? A, B, C sahaja. D terlajak pula. Okey. Murid-murid boleh agak tak? Boleh cikgu. Okey, mereka dah sediakan jawapan. Kita tengok betul tak? Ya, kita saksikan. A, animasi mask. So kita ada 3 jenis animasi. Animasi mask, animasi morphine, animasi movement. Okey. 2 tools. Okey. Text tool dan rectangle tools. Okey, terangkan langkah menghasilkan animasi. Okey, so ini contoh jawapan yang boleh kita tulis. Okey. Kita lihat dulu jawapan ni cikgu. Panjang juga cikgu. So, kalau pecahan markah di sini, kalau kita tengok, dia ada A tu 1 markah, B tu 2 markah. So, C tu ada 7 markah. Jadi keseluruhannya 10 lah cikgu 10. Okey. So, bila soalan terangkan langkah menghasilkan tu, dia ada 7 markah. 7 markah bermaksud ada 7 langkah kerja. Kalau kita buat langkah kerja tu kurang daripada 7, maknanya tak cukup lah. Tak cukup lah markahnya. Maknanya tak cukup. Kalau kita tulis lebih daripada markah tu, tak ada masalah. Mungkin kita pecahkan lagi langkah kerja tu. Okey, murid-murid boleh rujuk, highlight dan klik seret print ke-20 pada print, layer objek dan teks, klik menu insert, keyframe atau klik kanan tertikus, pilih keyframe, highlight atau klik dan seret frame 1 hingga 20 pada layer objek, klik menu insert, create motion twin, pada panel property pilih shape, aktifkan frame ke-20, layer objek, ubah petak ke atas, klik kanan pada layer objek, pilih add mask. Okey, murid-murid kalau boleh nak tulis jawapan terus ke point yang nak dibuat animasi. Tak perlu tulis mula-mula klik start. Kemudian pilih makromedia. Tak perlu. Tak perlu. Terus pergi ke point yang nak diberitahu. Jimat masa. Yes. Okay. So, kali ini contoh jawapan untuk soalan ini. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini soalan respon terhad berstruktur. Maksudnya, dalam topik menghasilkan logo, kemudian kita jawab soalan berdasarkan rajah yang diberi. Okey. Rajah 7A, tajuk ilustrasi vektor. Rajah 7A adalah imej ilustrasi asal dan rajah 7B adalah logo yang telah dihasilkan menggunakan makromedia freehand. Okey, kita tengok betul-betul gambar rajah tu. Dekat gambar rajah tu ada bentuk bulat, ada bentuk petak. Kemudian dekat rajah B tu dia tambahkan lagi dengan
teks Geban Malan Kota Metropolitan. Okey. Tengok konstrak. Senaraikan dua tools yang digunakan pada rajah 7A. Okey, so konstrak dia analisis. Sebab kita kena tengok apa tools yang digunakan pada rajah 7A. Terangkan lakas membina teks pada rajah 7B, iaitu aplikasi. Kita buat teks berdasarkan rajah yang diberi pada 7B. Terangkan langkah menghasilkan logo seperti rajah 6 dan B, aplikasi. So, yang ini aplikasi dua ni, B dan C adalah soalan berstruktur. Okey, so apa jawapan yang murid boleh bagi pada cikgu? Dua Cuba tool cikgu Yang Ifan nampak cikgu, Ifan tahu yang pertama ada rectangle tool. Lagi satu tak silap saya lah cikgu, ellipse tool kot. Macam mana Ifan boleh tahu ni? Sebab Ifan dah jumpa dengan kawan ni, belajar pelajaran ni. Ni bijak Ifan Okey, kita tengok betul tak Ifan cakap. Okey, ellipse tool. Okey, rectangle tool. So ini software perisian Macromedia Flash. Okey. Baik cikgu, yang untuk soalan B pula bagaimana jawapannya? Ketiga teks tu. Okey. Mungkin ada kesilapan soalan jawapan ni. Saya rasa bukan ellipse tu lah. Bukan ellipse ke cikgu? Ellipse tu ni dalam perisian Macromedia freehand. Betul lah. Betul. Cikgu saja kan uji saya. Betul-betul saya baru belajar ni. Tadi belajar Macromedia Flash. Lupa tadi guna OVA. Kalau dalam Flash kita guna OVA OVA tools. Okey. B, jawapan dia aktifkan bulatan. Okey, bulatan yang kita buat tadi, klik menu teks, attach to page dan taikkan Geban Malang Kota Metropolitan. So bila kita perkataan yang dia bagi tu semua huruf besar, kita pun kena tulis huruf besar kat situ. Okey? Jangan kita tulis G besar, gerbang, ejaan kecil. Semua tulisan kecil. Tak boleh. Saya bimbang kurang markah di situ sebab kita tak ikut rajah yang diberi itu. Kita kontrol C sahaja, ambil sebiji-sebiji. Kalau dengan komputer, murid boleh buat sebab dia highlight, kontrol C, paste. Betul. Tapi kalau yang untuk soalan SPM nanti, kena ambil bagaimana rupa dalam soalan itu. Ya, betul. Okey, C, contoh jawapan dia, aktifkan rectangle tool, bina objek petak segi 4. Aktifkan atau klik ellipse tool, bina objek bulat bertindih dengan objek petak. Kita boleh lukis di kertas jawapan tu, kertas soalan tu, kita boleh lukis di tepi sebelah jawapan kita untuk memberitahu kepada pemirsa yang bahawa kita nak lukis bentuk macam ni. Kita lukis bentuk petak, lepas tu kita lukis bentuk bulat ke atas petak tu. Okey. Tak ada masalah. Okey, klik menu modify, pilih combine, pilih union untuk satukan bentuk bulat dengan petak tadi. Okey. 3, aktifkan klik rectangle tu, bina objek petak kedua bertindih dengan logo. Okey. Petak kedua dah jadi logo tadi, dah ada kepala benjo kat atas tu. Tindih dengan logo tu. Kemudian guna lagi, klik menu modify, combine, punch. Okey. So, aktifkan atau klik logo, pilih warna biru pada fill color. Kalau kita tulis pilih warna biru ataupun letakkan warna biru sahaja. Bila kita letak warna biru saja, kat mana warna biru tu diambil? So, jawapan dia kurang lengkap. So, pastikan kita bagi tahu dekat fill color ataupun swatches. Okey, soalan respon terusnya, bentuk soalan respon terhad dan berstruktur. Okey. Ini kalau kita tengok rajah dia 3D Studio Max. Okey, murid belajar tajuk grafik 3D. Rajah 8A menunjukkan persekitaran 3D yang telah diletakkan cahaya menggunakan 3D Studio Max. So, rangsangan dia persekitaran 3D yang telah diletakkan cahaya. So, kita imbas kembali, macam mana nak letak cahaya. Perisian dia 3D Studio Max. Okey, kita tengok apa yang ada kat rajah tu. Okey, kena pasti jenis imej yang digunakan pada rajah 6. Itu analisis. Okey, cadangkan 3 jenis cahaya selain yang dinyatakan pada soalan A. Ini kefahaman. So, kita kena ingatlah jenis cahaya yang kita telah belajar. Okey. So, kita tengok contoh jawapan dia. Okey. Agak-agak apa ni? Kalau kita tengok kat situ, bentuk kong macam ni, cahaya jenis apa?
Ifan rasa lah cikgu, boleh Ifan jawab cikgu? Ah. Ifan rasa sebab kita letakkan di bawah satu kon cikgu kan. Maksudnya kita dah target satu okey. kawasan cikgu ataupun kita panggil sebagai target spot. Okey, betul Irfan. Ya. Okey, target spot. Alhamdulillah. Okey, pandai Irfan ini. Anak murid cikgu lah ni. Dia Irfan belajar kat luar bersama cikgu. Ya, Okey, cikgu. cadangkan 3 jenis cahaya selain yang dinyatakan pada soalan A. Kita tengok pada rajah tu apa lagi jenis cahaya yang ada. Okey, free spot, target direct. Target direct bentuk dia silinder. Silinder cikgu, okey. Okey. Kemudian kita ada omni, titik cahaya yang kecil dan dia memancar ke seluruh tempat. Ada lagi jawapan dia, murid boleh rujuk pada modul pembelajaran ataupun murid pergi sekolah, ulang kaji balik perisian 3D Studio Max. Okey. Seterusnya, soalan bahagian C, image lain pula. Apa dia ni? Terangkan, berdasarkan rajah 8B, terangkan langkah meletakkan tekster pada objek 3D. Kita nak letakkan tekster. Tadi meja tu tak ada tekster. Sekarang ni dia ada tekster wood pada meja tu. Okey, apa murid-murid boleh bagi tahu cikgu? Ada tak macam mana langkah kerja dia nak letakkan tekster tu? Cikgu, jadi soalan berbentuk aplikasi cikgu ya? Ini aplikasi. Aplikasi. Okay. Ya. Konsep dia aplikasi. Baik, sekarang ni kita tengah dapatkan jawapan daripada murid-murid. Saya tengah mendengar ni. Tengah mendengar cikgu ya. Oh, saya dengar macam ada yang meyakinkan cikgu. Apa kata cikgu berikan jawapan sekarang? Okey, murid semak jawapan cikgu ni. Silakan. Okey, ini contoh jawapan yang cikgu boleh bagi. Okey, aktifkan objek menggunakan select objek. Okey, klik menu rendering. Okey, pilih material editor. Okey, klik kotak kecil sebelah menu diffuse. Okey, pilih wood pada material ataupun Mac browser dan klik OK. Yang kelima, klik butang assign material to selection. 6, klik butang show standard Mac in view for dan klik close. So kalau kita tengok pecahan markah, tadi yang pertama soalan A ada 1 markah, soalan B dia minta 3 markah dan 4 markah kat situ. Soalan ni ada 6 markah. So lebih kurang 6 markah lah. Okey, itu contoh jawapan yang cikgu bagi berdasarkan markah yang diberi. Okey, murid-murid boleh faham setakat ni? Boleh cikgu. Okey, Saya mewakilkan suara mereka. Silakan cikgu, soalan yang terakhir. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini kita panggil soalan terhad ataupun terbuka. Terhad topik yang sama, tajuk yang ditanya, elemen multimedia, terbuka. Sekarang ni murid-murid memberi jawapan secara terbuka, tidak mengikut apa yang dipelajari, mengikut kefahaman murid. Apa yang murid boleh lontarkan dekat jawapan tu. Baik. Berdasarkan kreativiti masing-masing. Okey, satu lakaran berikut adalah satu lakaran menu utama aplikasi mudah alih cuti-cuti Malaysia yang dihasilkan oleh syarikat kita. Okey. So kita tengok lakaran, ada tajuk, ada teks, ada button, ada video, ada muzik, ada latar belakang, background latar belakang aplikasi tersebut. Okey, kita tengok soalan dia. Tajuk elemen multimedia, apa dia punya konstruk? Senaraikan 4 elemen multimedia dalam lakaran aplikasi tersebut. Analisis, kita analisis tengok lakaran tadi apa ada dalam tu. Okey. So, kemudian mencipta, terangkan bagaimana anda mengintegrasi 3 elemen multimedia tersebut di soalan A. So, kita mencipta benda yang baru. Apa idea yang murid boleh lontarkan pada soalan ni. Okey, kita tengok contoh jawapan. Teks, interaktif, audio, video, ada lagi animasi. Kemudian ada satu lagi animasi, grafik. Okey. Ini contoh jawapan elemen multimedia. Okey, kita ada cikgu bagi 3. Yang pertama tu teks, cuti-cuti Malaysia menggunakan jenis Comic Sans bersaiz 24 berwarna hitam. Itu ciri-ciri teks. Okey, kemudian kita integrasikan dengan animasi. Teks cuti-cuti Malaysia menggunakan animasi fade in dan bergetar-getar. Itu adalah animasi. Okey. Cuti elemen video contoh seterusnya. Kita kena sebutkan nama file video tu cuti Malaysia.avi menggunakan format AVI berada di sebelah kanan skrin persembahan. Video cuti Malaysia.avi diletakkan effect transition. Okey. Apa yang kandungan video tersebut kita kena terangkan. Contohnya mengandungi 10 lokasi menarik menggunakan animasi fade in.
Okey, ini kita katakan soalan terbuka. Murid bagi idea macam mana dia nak persembahkan aplikasi tersebut. Okey. Grafik, nama file, kemudian format dia JPEG, sebagai apa? Latar belakang skrin. Kesan, ada kesan khas, opacity dan ada animasi kat situ. Okey. Baik, itulah dia perkongsian Cikgu Hambali berkaitan dengan bagaimana untuk kita menjawab bahagian B kertas 1 bagi mata pelajaran produksi multimedia. 40 markah Cikgu kalau mereka faham tentang konten yang ada dalam buku teks, kan? Betul, jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Slot Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran produksi multimedia bersama dengan saya Irfan Syahmi dan Cikgu Hambali. Baiklah, murid-murid semua, kali ini Cikgu akan memberikan kongsian kepada kita berkaitan dengan pengiraan kos dan promosi untuk bahagian B, Cikgu. Jadi macam mana kita dapat kira-kira ni? Cikgu kongsikan, Cikgu. Okey, baik, kita sambung soalan seterusnya, Irfan. Baik, Cikgu. Okey, soalan seterusnya, soalan respon terhad juga, berstruktur. Tajuk dia pengiraan kos. Okey. So, bentuk soalan dia, syarikat anda diminta menghasilkan satu aplikasi mudah alih bertajuk Mari Belajar ABC dengan kos tidak melebihi RM35,000. Jangka masa untuk menyiapkan projek ini ialah selama 30 hari. So, poin kat sini adalah kos dia RM35,000. Dan jumlah hari adalah 30 hari. So, kena ingatlah kat sini. Okey, jadual 1 menunjukkan proses kerja untuk menghasilkan persembahan video multimedia tersebut. So, kita ada proses kerja untuk ahli pasukan A, pereka bentuk, pakar isi kandungan, ahli pasukan B. Kemudian yang seterusnya, yang kelima tu, pakar audio dan video. So, kita tengok jumlah hari kat bawah dia tu, 30 hari, 27 hari, 21 hari, 28 hari, 16 hari. So, di sini dah diberi jumlah hari. Okey, untuk kita letakkan dalam soalan yang akan ditanya nanti. Okey, so namakan dua ahli pasukan produksi yang terlibat. Okey, konstruk kefahaman. Kita belajar topik pembangunan produk multimedia. Yang B, lekatkan jadual anggaran kos bagi kos tersebut, kos buruh. Maknanya kita tengok analisis. Apa yang kita analisis, kita tengok pengiraan matematik kat situ. Okey, dalam peperiksaan SPN, murid-murid dibenarkan membawa kalkulator. Okey, jadi murid-murid jangan lupa bawa kalkulator. Tapi kalau dah tahu matematik, tak perlu kalkulator pun tak apa. Okey, so guna kalkulator nak memudahkan. So kita tengok, dalam produksi multimedia ni, pengiraan adalah tambah, tolak, bahagi, darab saja. 4 saja, Cikgu, cara 4 pengiraan. saja. Okey, mesti mahal lah benda ni. Okey. Kalau kita tengok pada soalan tu, kita tengok kadar upah. So, kita kena macam mana kita nak tentukan kadar upah. Okey, kita ada jumlah hari dan kita ada kos. So, apa operasi yang perlu dibuat? Dekat sini, operasi dia, kita kena bahagikan. Okey, kos bahagi dengan jumlah hari akan dapat kadar upah. Dan macam kat bawah, pakar audio dan video tu, okey, jumlah hari kita kena cari dalam jadual proses kerja tadi. Okey, kita tengok jawapan bahagian A, apa dia? Okey, A, pengurus projek. Agak-agak B tu apa, murid-murid? Cuba Boleh agak tak? Mereka dah tahu ni, Cikgu, kan? Apa dia? Rasanya betul kok. Okey, pengatur cara. Okey, so kita masukkan nilai, kita cari, tekan kalkulator, cari apa jumlah nilai dia. Okey, so ini contoh jawapan cikgu. 250. Okey, jumlah hari kita ambil daripada proses jadual proses tadi kerja. 16 hari, jumlah hari dia 16. Okey, darab 150, 2,400. Okey, jumlah keseluruhan 25,100. Okey, yang ni pun konstruk dia, analisis juga. Okey, so kita tengok je. Okay. Sama. Operasi bahagi, operasi darab dan tambah. Okey, ini contoh jawapan cikgu. Okey, betul-betul kena tulis. Kalau tak ada nilai sen tak perlu tulis. Tak perlu tulis. Tak perlu tulis koma tu. 8,000 tu nak koma juga. Tak perlu, takut nanti tertitik kat situ jadi rupiah pula. Betul cikgu. So mungkin jadi sen pula kan. Abaikan koma
Kalau tak ada sen, tak perlu tulis je jumlah tu. Baik. Kemudian masukkan jumlah kos buruh, masukkan kos peralatan dan totalkan semua jumlah kos keseluruhan projek. So 34,790. Okey, kalau murid-murid dapat nilai 35,000 RM1 tak boleh. Sebab melebihi daripada apa ni kita panggil anggaran belanja yang diberikan. Okey, 35,000. Okey, kalau kata RM34,799 boleh Boleh terima lagi. Tidak melebihi. Tidak melebihi. Okey. Soalan respon bersultur dan terbuka. Okey, kat sini pun dia ada bersultur, maknanya berdasarkan kepada rancangan yang diberi kat atas, iaitu membuat promosi. Sebagai pengurus restoran makanan sedap, anda diminta untuk membuat promosi pakej menu makan dalam bentuk persembahan multimedia. So tajuk dia bentuk persembahan multimedia. Okey, berdasarkan situasi itu, kenal 3 jenis bentuk periklanan ni. Kita ada berapa jenis periklanan. Okey, analisis, kita imbas kembali apa yang kita dah belajar. Okey, pilih satu bentuk periklanan yang dinyatakan pada A dan lekatkan maklumat berikut. Okey, bahagian ni mencipta. Kita pilih jawapan yang kita bagi pada A, kemudian kita letakkan pada bahagian B. Okey. Ifan boleh jawab tak rasanya? Boleh cikgu. Ifan rasa ini adalah soalan yang umum. Kalau tak belajar pun kita tahu macam mana nak buat kan. Sebab soalan ni berkaitan dengan periklanan yang rata-ratanya semua orang tahu ketika betul, mereka menggunakan media sosial. Okey. Untuk soalan A cikgu, kenal 3 jenis bentuk periklanan yang sesuai. Okey, baik. Yang pertama Ifan tahu cikgu, kita boleh gunakan media sosial. Itu memang semua orang boleh guna sekarang betul, ni. Ifan. Mudah untuk dapat akses. Yang kedua, kita boleh set up ataupun kita boleh buat satu laman web cikgu. Okey. Yang ketiga, kita juga boleh menggunakan aplikasi mudah alih. Betul. So ini contoh jawapan yang mudah kita dapat daripada pengetahuan kita belajar. Kat luar pun kita boleh cari maklumat ni sebenarnya. Betul. Kerana Ifan pun boleh jawab. Kalau saya boleh, anda lagi boleh jawab. Yang pertama, laman web. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, aplikasi mudah alih. Yang keempat, kita ada kios. Yang kelima, kita ada papan iklan elektronik yang besar-besar dekat mall tu kan. Okey. Kita pilih satu. Contohnya, ini bahagian mencipta. Mencipta kita ambil media sosial. Baik. Okey. Durasi persembahan. Berapa lama persembahan dia? Okey, kalau saya cikgu, yang paling optimum saya rasa 1 minit. Ya, 1 minit. Maksimum 2 minit. Okey. Okey. Minimum 30 saat. 30 saat. Kalau kita tengok dalam Facebook tu selalu ada iklan kan? Tak sampai pun sebenarnya 15 saat je ada. Betul. Jangan lama sangat, nanti orang akan hilang perhatian. Ya, betul Ifan. Okey. Durasi persembahan 1 minit. Tempoh iklan 30 hari. Lokasi, nama dia FB, IG, TikTok. Saya ni semua tahu ni. Betul cikgu. Okey. Itu berkaitan dengan soalan bagi bagaimana untuk kita buat kira-kira dan juga promosi cikgu ya. Dan mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan tips kepada murid-murid semua untuk menjawab soalan ini dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Silakan cikgu. Okey. Ya, tips dan teknik untuk cemerlang. Tips cikgu, nasihat cikgu kepada murid-murid, bila dah masuk Dewan Peperiksaan, yang pertama baca bismillah dan baca doa lah. Betul. Okey. So bila dah bila pengawas peperiksaan kata boleh mula, buka soalan, tengok. Okey, baca dan fahami arahan soalan tersebut. Okey, pastikan anda menjawab mengikut arahan yang diberikan. Tengok arahan tu betul apa, tuliskan ke, padangkan ke. Okey. Yang ketiga, jika ada pilihan jawapan yang diberi, tuliskan jawapan sama seperti yang diberikan. Tulis apa yang tadi kita ada contoh soalan isi tempat kosong kan? Tulis sama apa jawapan yang diberi, pilihan jawapan tu. Okey. Yang keempat, okey, bagi jawapan langkah kerja, tulis satu langkah satu baris. Sebab dalam kertas peperiksaan tu dia dah bagi baris yang cukup untuk murid buat. Okey, kalau kata soalan tu ada 7 markah, dia bagi 10 garisan kat situ. So murid tulislah satu baris, satu garisan supaya bila pemeriksa tengok tu tak adalah
semak sangat jawapan dia tu. Okey, kemudian gunakan nombor seperti 1, 2, 3 atau 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman atau simbol dash ke anak panah untuk langkah kerja. Kita nak beritahu pada murid tu, pada pemirsa yang itu adalah langkah kerja kita. Itu saja daripada cikgu lah. Harap-harap murid dapat memahami apa soalan yang kehendak soalan yang nak dijawab tu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hambali Ismail kerana berkongsi kepada kita tentang mata pelajaran produksi multimedia dan berikan juga tips untuk anda cemerlang dalam SPM yang akan datang. Terima kasih juga kepada Cikgu Adina selaku jurubahasa isyarat kita untuk hari ini. Kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.